Okey, paling penting sebelum kamu mula menjawab latihan, pastikan kamu buat revision untuk bab itu dulu secara pantas. Okey, secara pantas maknanya secara cepatlah. Okey, seperti mana kalau kita lihat, okey, bab 1 ni, contoh warisan negara bangsa. Okey, so kita akan lihat, okey, iaitu 1.1, okey, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Di mana kita telah mempelajari antaranya ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, baik, ingat dua perkara. Kamu belajar dua ciri-ciri negara bangsa. Pertama, negara bangsa kerajaan alam Melayu. Yang kedua, negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. So, 1.1, okey, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, kita ada 4 perkara, iaitu raja, kemudian undang-undang, okey, dan juga wilayah pengaruh serta rakyat. Jadi, kita ada 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. So, ada 4. Tengok benda tu ya, ada 4. Okey. Dan kemudian daripada sinilah 1.1 kamu pelajari, iaitu 1.2 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. So, 1.2 negara bangsa juga, tapi negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Di mana kalau kita lihat, ada berapa cikgu? Okey, kita biasanya lihat dia ada 6. Iaitu antaranya yang pertama kerajaan, okey, dan juga yang kedua iaitu rakyat. Okey, so ada kerajaan, ada rakyat, kemudian juga ada kedaulatan. Okey, ada penambahan kedaulatan, kemudian ada wilayah pengaruh, dan juga ada undang-undang, okey, serta juga ada lambang-lambang kebesaran. So ada 6. Okey, so perbezaan yang ketara antara ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dengan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ialah bilangannya. Di mana bilangan, okey, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu cuma ada 4, tapi ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ada 6. Jadi bezakan kat situ. Itu yang pertama. Baik. Kemudian, okey, 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, di mana kalau kita lihat tentang sistem pentadbiran, kita tahu tentang sistem pembesar 4 lipatan yang digunakan semasa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dan di sinilah kalau kita lihat, okey, adanya, okey, sultan, bendahara diikuti penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Yang itu. So, jenis sistem pentadbiran kalau kita lihat, ada 2 jenis sistem pentadbiran. Iaitu sistem pentadbiran terdiri daripada pentadbiran pusat dan juga peringkat jajahan. So, ada beza dia. Pentadbiran pusat, okey, terdiri daripada bendahara, temenggung, laksamana, penghulu bendahari. Itu sistem pentadbiran pusat. Kalau peringkat jajahan, okey, iaitu diuruskan, okey, oleh pembesar-pembesar yang berperanan menjaga keamanan dan juga, okey, dibenarkan mengutip cukai. So, itu sistem pentadbiran. Undang-undang, kita tahu ada 2, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Di mana kalau kita lihat seperti Undang-Undang Hukum Kanun Melaka ni, okey, berkaitan dengan jenayah, okey, berkaitan dengan peranan sultan dan pembesar, begitu juga tentang kekeluargaan dan juga tentang ekonomi. Tentang ekonomi. So, ada 4 perkara yang diceritakan dalam Hukum Kanun Melaka. Jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan serta ekonomi. Manakala Undang-Undang Laut Melaka juga ada 4 perkara yang dibincangkan di sini. Undang-Undang Laut Melaka itu, okey, adalah seperti kalau kita lihat peranan nakhoda, okey, kapten kapal, kemudian pelayaran, juga ada menceritakan tentang jenayah
yang dilakukan di atas kapal serta percukaian. Jadi, Undang-Undang Laut Melaka memang berbeza dengan hukum kanun Melaka. Pastikan dapatkan perbezaan itu ya, antara hukum kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Dan kemudian 1.4 iaitu peranan pemerintah dan juga rakyat. Apakah fungsi pemerintah dan rakyat? Kita tahu bahawa kalau macam golongan pemerintah ni, terdiri daripada sultan dan juga pembesar. So, sultanlah yang menjaga keselamatan rakyat negeri, bertanggungjawab terhadap kemakmuran, memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Kalau pembesar, memelihara keamanan, menjadi perantara sultan dengan rakyat, mengutip hasil melalui sistem serah. Dan rakyat kena buat apa, cikgu? Rakyat pula, kalau kita lihat, rakyat hanya perlu memberikan taat setia kepada pemerintah, mematuhi segala arahan pemerintah dan juga menghadiri majlis-majlis umum seperti gotong royong dan menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah. Jadi, itulah dia peranan pemerintah dan rakyat, dan itulah dia semua bahagian subtopik dalam bab pertama iaitu warisan negara bangsa. So, buat revision secara pantas. Kemudian barulah boleh buat latihan. Baik, ada soalan nak tanya tak tentang bab 1 sebelum kita pergi kepada latihan? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada? Ni kenapa semua ni mendung je ni? Mentang-mentang lah kat luar tu baru habis hujan, kan? Kenapa hari ni semua mendung je ni? Okey, tak ada cikgu. Okey, semangat sikit, semangat sikit. Cikgu tahu korang petang-petang ni ngantuk. Okey. Tak ada cikgu. Okey. Sejarah banyak susah. Tak adalah. Tak ada. Sejarah tak ada susah. Okey. Tapi tetap semangat. Anxiety, okey. Ketakutan tu memang ada. Okey, ketakutan terhadap peperiksaan tu memang ada. Tetapi bagaimana untuk kita hadapinya? Iaitu dengan memperbanyakkan latihan. So, hari ini kita baru selesai dengan ulang kaji itu, maka kita nak lihat soalan-soalan yang kita nak lihat dalam daripada bab yang pertama ini. So, hari ini kita bincangkan bab 1. Minggu depan kita bincangkan bab 2. Dan seterusnya. Supaya kita dapat bersedia untuk peperiksaan pertengahan tahun. Okey. Baik. So, kita lihat di sini. Saya terpengaruh propaganda cikgu iaitu sejarah senang. Senang, memang senang. Sejarah memang senang. Siapa kata susah? Okey. Okey. Baik. Kita lihat dulu. Sejak tingkatan 2. Okey, jom kita lihat. Mulakan dengan soalan objektif. Jom kita tengok. Baik, soalan objektif. Seperti biasa yang selalu cikgu ajar untuk para pelajar. Di mana kalau kamu nak menjawab soalan objektif, pastikan kamu baca soalan betul-betul. Dan paling penting buat seperti mana yang cikgu buat. Cikgu buat macam mana? Jom kita tengok. Contohnya, soalan nombor 1. Manakah antara berikut merupakan kerajaan terawal di alam Melayu? Manakah antara berikut merupakan kerajaan terawal di alam Melayu? Nampak tak cikgu bulatkan dan juga cikgu underlinekan. So, kalau kamu ada kertas, ada pen, buat sama-sama. Maknanya, bulatkan dan underlinekan perkataan itu. Kenapa? Ini adalah sebagai tanda apa? Iaitu sebagai tanda kamu memahami dan mencari kata kunci. Kerajaan terawal ni kata kunci. Kata kunci soalan. Oh, soalan ini nak kerajaan terawal. So, apakah kerajaan terawal? Funan, Champa, Sriwijaya, Kesultanan Melaka.
Jawapan dia tulis dalam Zoom chat A, B, C, D. Ini memang soalan senang sangat. Okey. Baik. Baik, bagus. Ramai dah pun jawab. Okey, so soalan nombor 1 jawapannya adalah okey, jawapannya adalah A, Kerajaan Funan. Kerajaan Funan yang terawal di alam Melayu ya. Okey, di alam Melayu. Kau kenapa pergi ke Kesultanan Melaka? Okey, Kerajaan Funan. Okey. So, kalau kamu dah sure, okey, soalan itu jawapannya itu, so just tandakan terus. Ya, jangan tunggu-tunggu. Soalan nombor 2. Okey. Apakah kerajaan yang wujud? Nampak cikgu underlinekan kerajaan yang wujud selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan yang wujud selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Ini pun senang. Okey, adakah Johor Riau, Majapahit, Sriwijaya atau Jambi? Ya. Okey, so sila letakkan jawapan dia A, B, C, D. Okey, Kanisha dah jawab, Jonis Baran dah jawab. Okey. So, okey, tak tahu ke? Baik, Adik, bagus Adik. Ni mana Alia Hanani, Alia Farhana, Alia Khairina? Ramai nama Alia dah. Okey, Ashita. Okey, ya. Jawab. Okey. Selalu dongki adoi. Mana ada dongki pandai? Kau ni kan. Baik. Kerajaan yang wujud selepas kejatuhan Kesultanan Melaka adalah A, Johor Riau. Iaitu Johor Riau telah diasaskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah yang pertama. Jadi inilah kerajaan yang wujud selepas kejatuhan Kesultanan Melaka. Fahami kehendak soalan. Okey, fahami kehendak soalan. Kenapa semua kerajaan runtuh? Well, biasalah. Okey, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Itu kamu kena ingat. Baik. Soalan 3. Apakah undang-undang yang dilaksanakan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? Okey, yang ini lagi senang, ya Allah. Ini kalau tak tahu ni, aku tangan kau karang. Baik, jawab betul-betul. Siapa salah memang cikgu tangan kan. Okey. Kan? Kau jangan salah yang ini. Okey, baik, jawapannya Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, iaitu C, 2 dan 3. Ini kalau salah juga memang aku lesing orang. Okey. Baik. Kalau dah pasti jangan tukar-tukar. Kau berani salah, kan. Berani kau salah. Baik. Soalan yang keempat. Okey. Tak ada. Soalan yang keempat. Kerajaan manakah yang dapat dikaitkan dengan sistem pembesar 4 lipatan? Ya Allah, ya Tuhanku. Ini kalau tak ada juga. Ni kalau kau jangan buat pasal. Kalau salah kau kena. Salah kita denda. Baik. Sila letakkan jawapan. Sila letakkan jawapan di Zoom chat. Apakah jawapan bagi soalan nombor 4? Okey. Kobra, dia macam ni. Benda dia ialah kau ambil pen. Kau ambil pen. Kau ambil pen. Kemudian kau korek, masukkan pen dalam lubang hidung kau sekarang. Kau buat sekarang. Yang ini pun kau tak tahu. Kau korek sekarang. Baik. Kau ni macam-macam. Baik. Kerajaan yang mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan ialah Kesultanan Melaka. Melaka pandai. Okey. Salah. Masukkan pen dalam lubang hidung kau sekarang. Masukkan pen dalam lubang hidung kau sekarang. Baik. 5. Okey. 5. Apakah peranan Laksamana dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Apakah peranan Laksamana? Adakah ketua pentadbir, ketua angkatan laut, pengurus kewangan,
atau penjaga kota Melaka. Laksamana Laksamana. Dan Laksmana ini dikaitkan dengan siapa? Dikaitkan dengan Hang Tuah. Dikaitkan dengan Hang Tuah. Jadi, adakah Hang Tuah yang menjaga kota Melaka? Tidak. Tidak. Jawapannya adalah Laksmana ialah Ketua Angkatan Laut. Ketua Angkatan Laut. Bukan Ketua Pentadbir. Ketua Angkatan Laut tahu. Baik. Kalau yang Ketua Pentadbir tu, kalau korang tengok Ketua Pentadbir tu, Ketua Pentadbir sebenarnya adalah Sultan. Pengurus keuangan. Ini siapa pengurus keuangan? Okey, penghulu bendahari. Ya betul. Betul Tarun. Novel BM Laksmana di kota. Bukan. Dan juga kalau penjaga kota Melaka itu adalah Temenggung. Temenggung, penjaga kota Melaka. Kota Melaka ni maknanya Bandar Melaka lah. Dijaga oleh Temenggung. Pengurus keuangan, penghulu bendahari. Okay. Jadi take note benda tu. Jangan kau salah lagi. Okay. Baik. Itu cara menjawabnya. Baik. Soalan yang ke-6. Apakah yang dimaksudkan dengan kawasan pegangan? Okay. Dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Cikgu, ada beza ke bendahara dengan penghulu bendahari? Beza? Okey, beza sangat. Bendahara, okey, dia kalau macam sekarang ni bendahara dia punya jawatan sama macam Perdana Menteri. Sama macam Perdana Menteri. Okey. Dia ketua menteri-menteri. Tapi kalau penghulu bendahari, okey, penghulu bendahari dia sama macam Menteri Keuangan. Nampak tak beza dia? Beza kan? Okay. So bendahari ni biasanya orang yang kutip-kutip duit lah. Kutip duit. Maknanya dia macam Menteri Keuangan lah. So itu perbezaan utama antara bendahara dan penghulu bendahari. So memang sangat-sangat berbeza. Memang sangat berbeza. Okay, Farah. Jangan kau confuse pula. Okay. Asyik confuse dulu ni. Setiausaha dia tak ada. Zaman tu tak ada setiausaha. Tak ada Tak ada setiausaha. Apa secretary ke, security ke, tak ada. Baik. Kita lihat soalan 6. Apakah yang dimaksudkan dengan kawasan pegangan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? Kawasan pegangan. Adakah A, kawasan yang diberi oleh Sultan kepada putera raja untuk ditadbir? Ataupun B, kawasan yang diberi oleh Sultan kepada keluarga diraja untuk ditadbir? Ataupun C, kawasan yang diberi oleh Sultan kepada pembesar berempat untuk ditadbir? Atau D, kawasan pemerintahan Raja Berdaulat? So, yang mana satu jawapan dia? Okay. Mana satu jawapan dia? I. Jawapan dia? I. A, B, C, D. Mana ada I? I juga. Tak ada. A, B, C, D. Pilih satu. I. You. Mana ada I, U, I, U? Sini ada A, B, C, D. Mana ada I, mana ada U? I tambah sendiri. I tambah sendiri. You tambah sendiri? Suka-suka hati buat tambah sendiri. A, B, C, D, E, F, G. Jauh lagi sampai U. Tak kisah. Okey, baik. Okey. Okey, so yang dimasukkan dengan kawasan pegangan dalam pemerintahan Sultan Melaka iaitu C, kawasan yang diberi oleh Sultan kepada pembesar berempat untuk ditadbir. Betul. Baik, selain daripada kawasan pegangan, ada satu lagi kawasan. Dia bagi kawasan apa? Satu lagi kawasan. Dia ada dua jenis kawasan. Satu kawasan pegangan, satu lagi kawasan apa?
Ya, kawasan pemakanan. Betul. Makan je lah. Tak, dia tu bukan makan. Kawasan tu bukan ada restoran banyak, bukan. Itu food court pandai. So sebenarnya dia adalah kawasan pemakanan di mana para pembesar tanah jajahan mengambil ufti dan cukai daripada kawasan tersebut. Itu dipanggil kawasan pemakanan. Kawasan pemakanan. Pemakaman tu kubur. Saja. Hei. Itulah suruh belajar sejarah tak nak. Baik. You tak ajar dulu. Masa okey. saya belajar sejarah, you belum cikgu. Baik. Dah. Okey. Baik. So soalan nombor 6 jawapannya adalah kawasan pegangan iaitu C, pembesar berempat. Alright. Kenapa 4, kenapa tak 6? Sebab pembesar dia memang berempat, bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Sebab tu dia 4. Kan. Nanti kalau ada berlima, kita berlima lah. Kalau 6 berenam lah. Kan. C for cheese. Okay. Cheese berdebah. Gitu kan. Okay. Form apa? You form 4 lah. Form 4. Kan. Baik. Jangan tanya siapa. Tunggu 1 minit. Suka tikau je. Okey, baik. Soalan nombor 7. Kesultanan Melayu Melaka memperolehi wilayah melalui perkahwinan dan persahabatan. Okey, wilayah X. Apakah yang disebut sebagai wilayah X yang diperoleh melalui perkahwinan dan persahabatan? Adakah wilayah taklukan atau naungan atau pegangan atau kedaulatan? Baik. Confirm. Okey, kalau daripada sini, okey, sila buang 2 yang salah. Kalau korang tak tahu, buang dulu 2 yang salah. So confirm yang salah ialah wilayah pegangan. Okey, dan juga wilayah kedaulatan. Betul. 2 tu salah kan? So tinggallah wilayah taklukan dan naungan. So daripada sini kamu pilih mana yang lebih salah. Okey, macam mana nak kenal dia lebih salah? Okey, cari maksud. Apa itu taklukan? Apa itu taklukan? Taklukan maksudnya jajahan. Betul. Menakluk, menjajah, conquer. Jadi so kalau katakan conquer, jajahan, okey, so sudah tentulah dia memperoleh kawasan taklukan melalui peperangan. So yang ini mereka memperolehi wilayah ini melalui perkahwinan dan persahabatan. Maka jawapannya apa? Iaitu jawapannya apa? Okey, apakah wilayah X? Wilayah X itu dipanggil wilayah naungan. Tak ada memory belajar ni. Itulah. Kan? Baik. Ya, naungan tu baik. Bagus ada yang tanya. Baik, naungan tu macam mana cikgu? Baik, naungan ni sebenarnya adalah perlindungan. Maknanya kawasan yang wilayah naungan maknanya wilayah yang dilindungi. Kan? Yang dilindungi. Jadi melalui perkahwinan dan persahabatan, wilayah itu dilindungi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Patutlah student cikgu banyak dapat A. Kenapa? Okey. So, naungan itu yang dilindungi. Macam cikgu dengan isteri cikgu kan. So, cikgu telah menjajah dia. So, dia menjadi naungan cikgu. Dia jajah dengan tak lupa berperang. Kami berperang dulu baru dapat. Sekarang dia dah jadi naungan cikgu. Itu tak lukan. Tak. Dia dua-dua. Dia mula-mula tak lukan. Lepas tu barulah persahabatan jadi barulah di bawah naungan. Nampak? Baik. So, itu soalan nombor 7. Okey. Wilayah taklukan dan juga alamat tak ada. Okey. Baik. Soalan yang ke-8. Okey, jom kita tengok soalan yang ke-8. Okey, iaitu soalannya apakah maksud wilayah taklukan? Baru je cerita tadi. Ni siapa yang tak dapat jawab, aku siku kan dia. Okey. Okey. Siapa tak dapat jawab Jawapan D, cikgu. D. Jawapan je tak aci lah. Okey. Baik.
Maksud wilayah taklukan iaitu okey, so kalau kita lihat Farah kata D, Jody Suara kata D. Yang lain? Okey. So maksud wilayah taklukan ialah wilayah yang diperolehi melalui peperangan. Ya. Ah, Semua nasib macam tu. Semua kawasan taklukan dengan peperangan. ya, kebanyakan taklukan memang mungkin melalui peperangan. Okey, contohnya kawasan Siak Rokan, Jambi, itu semua adalah taklukan peperangan. Kelantan pun peperangan, Terengganu pun peperangan. Yang naungan cuma Kedah, Patani, itu naungan sebab dia orang bersahabat baik, faham? Jadi Kedah rela. Kedah direla, minta Sultan Melaka lindungilah kami. Sebab Melaka memang sangat besar. Jadi Sultan Melaka kata, okey, kau menjadi kawasan Kedah, menjadi wilayah naungan kami. Itu secara rela. Okey. Baik, so soalan nombor 8 adalah okey. Minta maaf, kita ada pelajar baru depan ni. Dia tak daftar, dia terus dia masuk kelas. Kan? Pagi ni kan. Kata treat dengan kopi. Dia punya bayaran dia kan, bayaran dia ialah dengan secawan kopi je. Kan? Secawan. Kau ada? Tak ada kan? Mana aku belajar juga. Siapa? Siapa bendanya? Wife cikgu lah. Kau ni apalah. Baik, soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Siapakah yang memperkenalkan Undang-Undang Laut Melaka? Siapa? Okey. Baik. Siapa yang memperkenalkannya? Okey. Undang-Undang Laut Melaka. Okey, Sultan Ahmad Shah confirm salah. Cikgu datang kelas tanpa bayaran. Okey. Okey. Baik, yang memperkenalkan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, so adakah si Sultan Mahmud Shah yang memperkenalkan Undang-Undang Laut Melaka? Okey, jawapannya adalah betul ke? Betul. Betul ke? Betul ke tak betul? Raja? Betul tak sebagai Sultan Mahmud Shah ni? Cepat. Betul. Dah. Mahmud dengan Muzaffar. Soalan ni asyik saya keliru. Mahmud dengan Muzaffar. Okey. Tak susah pun. Sebenarnya macam ni. Okey, kalau kita lihat dalam nota ni, iaitu kalau kita lihat hukum kanun Melaka. Ini diperkenalkan oleh Sultan Muzaffar Shah. Manakala Undang-Undang Melaka diperkenankan oleh ni, nampak nama dia. Sultan Mahmud Shah. Jadi sudah jelas lagi nyata. Iaitu Izhar Hakiki. Izhar Hakiki pula. Apa? Azhar Syafawi. Bukan, Ifak tak jelas. Apa dia? Azhar. Izhar. Hukum tajwid tu. Izhar lah. Izhar Hakiki. Terkejut saya cikgu ni. Okey. Baik, jawapannya adalah C, iaitu Sultan Mahmud Shah. Dan jawapannya adalah C. Dan 10. Dan 10. Dalam Undang-Undang Laut Melaka, Malim adalah seorang yang harus arif tentang ilmu pelayaran. Apakah hukuman seorang malim yang lalai sehingga menyebabkan kerosakan kapal? Apa yang akan berlaku pada dia? Ini senang je ni jawapannya. Jawapannya adalah dia akan dihukum bunuh. Dihukum bunuh. Sekiranya malim lalai sehingga menyebabkan kerosakan kapal. Ya, memang betul. Melaka ni suka bunuh, apa-apa pun bunuh. Jadi senang nak ingat. Itu memang betul. Kerosakan kapal itu memang secara natural alami? Tak, memang secara natural, tapi dia perlu mengetahui tentang tentang pelayaran tu. Sebab dah lalu banyak kali. So kalau katakan dia membuat perkiraan tu dan salah, sehingga lalai. Lalai sehingga menyebabkan kerosakan kapal, yes. So dia akan dihukum bunuh. So sebab itu dulu orang-orang Melaka dulu setia. Tak melawan. Tak melawan cakap Sultan.
takut tulah dan juga takut dihukum bunuh. Baik. So, apa? Okey. Baik. Okey. Kita pergi kepada soalan struktur. Bagaimana untuk menjawab soalan struktur? Okey, iaitu kalau kita lihat soalan struktur, okey, Kesultanan Melaka okey, korang lihat betul-betul jawab, okey, pastikan ikut peruntukan markah. Soalan struktur kebiasaannya soalan dia ada pecahan 1 A B C D. Tetapi setiap satu pecahan itu akan berjumlah 10 markah. Okey. Sebab itu ada 1 markah kat sini, 1 markah kat sini, 4 markah kat sini dan juga 4 markah di bawah ini. So total 10 markah. Baik. Kalau untuk soalan 1 markah, contohnya nyatakan undang-undang yang diperkenalkan semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Macam cikgu selalu cakap, jawab mengikut peruntukan markah. Kalau dia nak bagi 1 markah, korang bagi 1 poin je. Kita tahu Kesultanan Melaka ada 2 undang-undang, iaitu Undang-Undang Laut Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka dengan Hukum Kanun Melaka. Jadi kamu kena pilih salah satu. So ada yang tanya, "Sir, nota yang saya tunjuk tadi tu ada dalam GC ke?" Ya. Kalau tak silap cikgu memang ada dalam GC. Memang cikgu ambil kat GC, iaitu dalam Google Classroom. Tak ada Ada kat GSC. GSC tu tengok wayang. Kan. Wah, cikgu ni memang kan kena rotan dulu. Baik. So kita tengok kejap. Okey, iaitu bab 1 nota ringkas, bab 1. Okey. Okey. Tak ada. Nota ringkas yang tadi tu okey, rotan. Nota ringkas yang tadi tu tak ada. Korang nak yang macam tadi ke korang nak yang macam sebelum ni? Yang macam sebelum ni, kalau korang tengok kat sini, kejap. Yang ni. Okey, macam tadi cikgu. Macam tadi nak dua-dua. Amboi, sudah bagi betis nak bulu betis. Okey, baik. So, ini yang asal yang ada dekat dalam Google Classroom. Betul? Tapi yang tadi tu okey, macam tadi cikgu. Nak nota estetik tu. Kita mau cikgu Rafi tegur kat kau. Nak dua-dua. Nak dua-dua juga. Aku luku kepala seorang-seorang ni sekarang. Okey. Baik. Okey. Kalau nota yang satu lagi tu, okey, tak mahu nota, kita mau cikgu Rafi tak mahu nota. Shut up. Okey. Ini nota yang tadi. Ini nota tadi. Okey, nota yang kita guna. Okey, so kita ada nota ni. Okey, yang korang boleh gunakan. So korang nak nota ni? Korang nak nota ni? Nota ni okey, so nota ini cikgu akan upload dalam Google Classroom di bahagian persediaan peperiksaan. Peperiksaan pertengahan tahun. Tengok nota susah nak buat SPM. Kalau cikgu Rafi ada boleh ajar masa SPM. Suka tikau je. Kan? SPM jawab dia sendiri. Okey. Okey. Baik. So, untuk soalan ini iaitu soalan struktur ni, nyatakan undang-undang yang diperkenalkan. Okey. So, cadangan jawapan adalah Hukum Kanun Melaka ataupun Undang-Undang Laut Melaka. Tapi harus ingat, nak jawab mesti guna seperti biasa. Mesti guna ayat penuh. Okey, ayat yang penuh. Tak boleh buat point Tak boleh buat point. Kena ayat penuh. Tak, memang itu dia punya ni. Memang kena tulis. Macam DM. Macam PM. Okey. Begitu juga yang B. Kalau kita lihat 1B, Sultan dibantu 4 orang pembesar untuk mentadbir kerajaan pusat yang dikenali sebagai pembesar berempat, nyatakan 1 daripada 4 jawatan tersebut. So, bila nyatakan 1 tu, jangan korang tulis, terus tulis kat situ iaitu bendahara. Tak mahu macam ni. Okey. Kamu kena tulis dengan ayat yang penuh iaitu 1 daripada jawatan. 1 daripada jawatan
Okey, pembesar, okey, ialah bendahara. Gitu. Okey. So, okey, ini cara bagaimana untuk membuat ayat jawapan yang penuh. Bagi satu, ini apa masalah ni? Baik. Soalan yang yang C. Soalan yang C. Okey, apakah kepentingan undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka? Baik, kepentingan undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka, tengok kepada peruntukan markah, 4 markah. So, kalau kita lihat cadangan jawapan situ, ambil 4 poin. Mengukuhkan kerajaan, melindungi rakyat, menjamin ketenteraman, dan menjamin keharmonian. Okey. Ya, ini latihan. Memang latihan. Dan latihan ini, memang kalau if you see the right side, you got all the answer. Bagus latihan. Memanglah. Alah, kalau tak ada pun cadangan jawapan, korang akan korang akan tengok kat buku teks juga. Korang akan tengok dekat nota ringkas juga. So sama je. Perbezaannya adalah korang kena buka buku teks itu, cari muka surat dia lagi lambat kan. Jadi lebih baik letak dia punya jawapan kat sebelah. Korang boleh tahu jawapan dia. Tetapi isikan jawapan tu. Kan senang. Kan? Just SPM tak ada. Melampau sungguh. Mana ada SPM cadangan jawapan macam ni, pandai. Okey, betul. Okey. Alright. Jadi, cara nak jawab seperti biasa, ambil ayat soalan dulu. Ambil dan kemudian baru masukkan ke dalam jawapan-jawapan itu. Sebagai contoh, kalau kita lihat, okey, kita buat ayat, okey. Kepentingan, okey, undang-undang, okey, dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, adalah, okey, untuk kita ambil poin yang pertama, untuk mengukuhkan okey, kerajaan serta boleh sambung poin yang kedua, melindungi rakyat. Okey, daripada apa? Okey, daripada ancaman ancaman. Okey, titik. Baik. Kalau daripada tu, Hmm. yang adalah rasa kita buat 1, 2, 3, 4 tu. Macam mana? Buat poin 1, 2, 3, 4. Tak boleh. Dia still buat full ayat macam tu. Yes, betul. Baik. Kemudian, bila kamu nak masuk poin yang ketiga tu, menjamin ketenteraman dan menjamin keharmonian, so kamu buat penanda wacana. Selain itu, selain itu, undang-undang. Ada soalan macam ni. Ya. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, ya, Melaka penting untuk apa? Penting untuk menjamin ketenteraman, dan keharmonian, masyarakat. Di mana? Iaitu di Melaka. Titik. Gitu. Baik. So, cikgu ada soalan. Penting sangat kalau kita tulis dan tulis. Kenapa pula engkau tulis dan tulis? And we realize the whole answer is wrong. Kalau kita tulis dan tulis and we realize the whole answer is wrong and we have no space. Okay. Baik. So, what should we do? Apa yang patut kita buat? Angkah semua. Ya, sebenarnya kalau katakan the whole tu, tiba-tiba kamu rasa macam semua jawapan yang kamu buat tu salah. So, apa yang kamu buat ialah pangkah begitu. Kemudian cari ruangan kosong di bawah. Dan kamu buat arrow dan tuliskan jawapan kamu di sini. Faham? Ya. Ataupun seperti Taru kata, ataupun minta another test pad. SPM boleh, SPM boleh. SPM pun boleh buat cara macam tu. SPM pun boleh. So let's say kalau katakan kamu dah buat contohnya soalan 1D kat sini, kemudian kamu dah buat salah. So kamu buat pangkah macam ni, kemudian kamu sambung kat bawah. So tak perlu nak padam-padam. Nanti kalau pakai liquid paper, memang liquid paper tak boleh bawa dalam SPM. Liquid paper tak boleh bawa dalam SPM. So yang ini B macam tu. Kita sambungkan kat bawah dia.
So itu cara yang lebih cermat lah sebenarnya. Lebih cermat. Okay. Baik. So ini kalau contoh, kalau salah lah. Banyaknya advanced and agak very confused makin. Ya, kalau boleh kurangkan kesilapan. Kalau boleh kurangkan kesilapan, iaitu dengan cara apa? Dengan cara pastikan kamu tahu soalan tu nak apa. Sebab itu penting untuk tahu soalan tu nak apa. Supaya kamu tak tersilap memberi jawapan. Itu penting. Baik. Okey, itu soalan yang C. Dan soalan yang D, bagaimana undang-undang boleh menjadikan negara kita unggul di persada dunia? Beri cadangan anda 4 markah. Okay. So, undang-undang boleh jadikan negara kita unggul. Macam mana tu cikgu? Okey, korang tengok. Okey. Jawapan dah ada. Memanglah. Okey, so kalau katakan undang-undang yang tegas ini akan menjamin keamanan. Bila, dia letak satu je. Undang-undang yang tegas akan menjamin keamanan. Bila keamanan akan menarik pelancong. Bila menarik pelancong, sektor pelancongan akan membangunkan ekonomi. Nampak tak? Jadi, ini dah kira sebagai satu kita kata satu fakta, huraian dan juga contoh ni. Kat sini. Kemudian, another point, negara yang aman, undang-undang memang boleh jadikan negara aman. So, dengan negara yang aman, mampu menarik pelaburan luar. Satu. Pelaburan luar pula boleh meningkatkan pendapatan rakyat dan negara. Dua. Jadi, di sini dah another point kat sini. Another fakta dan huraian. Nampak tak? Jadi kalau 4 markah ni mana satu cikgu? Mana-mana pun kamu boleh ambil. Tak semestinya semua. Boleh ambil 4, mana-mana 4. Jadi kamu boleh juga undang-undang boleh menjadikan negara kita unggul di persada dunia kerana undang-undang yang tegas akan menjamin keamanan. Kalau ada undang-undang tak boleh jajah, negara kita tak boleh jajah lagi. Ya. Baik, untuk pengetahuan kamu memang undang-undang tidak ada. Untuk pengetahuan kamu,